Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaba. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia dan petang yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita, kepada amba sendiri dan kepada kaum bapa dan kaum ibu pada petang yang diberkati, dan kepada saudara-saudari dan pengikut-pengikut dan penonton semua. Jadi pada hari ini kita mari sambung lagi tentang masalah ulama besar Fatani, ataupun daripada orang yang bersejarah ataupun tokoh-tokoh ulama petani yang mentaburkan ilmu-ilmu di tempatan kita, di kawasan petani Jalan Menara, hingga sampai kita sekarang dapat membawa ke agama Allah dengan sebab mereka ataupun beliau. Dan salah satu yang kita bicara kemarinnya daripada satu tokoh ataupun satu ulama yang besar daripada Tok Syekh Daud kita Al-Fatani. Jadi kemarinnya kita royak usul asal ataupun tempat lahir bagi Tok Syekh Daud kita ialah di Kampung Parit yang berhampiran dengan Bandar Petani sekarang ialah 7 kilo. Kemudian Tok Syekh Daud kita ni tempat belajar dia dan mula-mula sekali ialah di petani, yang mengaji kepada waris-waris dia ataupun pada adik-beradik dia daripada Nikhak ataupun kepada Safiuddin, ialah tok guru daripada keluarga dia. 5 tahun dia belajar di petani, dan 2 tahun dia belajar di Aceh Indonesia, dan 30 tahun di Makkahul Mukarramah, dan pula 5 tahun ialah di Al-Madinatul Munawwarah. Boleh kata himpunkan umurnya dan masanya yang beliau belajar Syekh Daud kita Al-Fatani 42 tahun. Ini nak kata sangat-sangat lamanya beliau belajar dan beliau mengaji sampai boleh jadi ulama-ulama ataupun boleh jadi alim ulama yang terbesar di Fatani ataupun di tanah air kita ataupun di Nusantara ini. Jadi di hari ini kita nak masuk cara pula pada hari ininya ialah guru bagi Tok Syekh Daud kita. Salah satu daripada guru Tok Syekh Daud kita ni pada masa dia duk belajar di Mekah, belajar di Aceh, belajar di Fatani, maka dan personaliti guru-gurunya bagi Tok Syekh Daud kita ialah belajar di Mekah dan Madinah juga. Agaknya kaburnya, bertaburnya, ratanya Syekh Daud kita saat ni tu mengaji. Maklumat gapo sahajalah zaman telah begitu jauh berlalu. Lalu tu jauh sangat dah, masa lebih kurang 230 tahun lebih dah. Iaitu masa hak Tok Syekh Daud kita mengajar dan Tok Syekh Daud kita belajar, Tok Syekh Daud kita duk taburkan ilmu, duk karyakan kita, duk mengajarkan kita semua ni. Nak kata lalu masa tu sangat-sangat jauh, sangat-sangat lama. Katanya lebih kurang 200 tahun lebih dah. Hampir-hampir nak masuk 300. Deh, kalau kita kira tahun 17 hak Syekh Daud kita timur dan lahir tu, sampai sekarang tu lebih kurang 230 tahun lebih dah. Kemudian Haji ni Ishaq Tikah ataupun Wang cara pada 30 Oktober 1974 sekadar menyata bahawa Syekh Daud ni pernah tergandas kapal di Jeddah lalu berpatah balik ke Mekah. Makna kata Syekh Daud kita tu pernah tergadah ataupun pernah tergadah kapal saat ni tu, makna katanya dah tergadah kapal ni di Jeddah lalu berpatah balik ke Mekah. Dia turun mai Jawi, kemudian Syekh Daud kita dia pulang balik, patah balik klik kepada Mekah.
tu mana tergadah, mana kata syahadat kita nak turun mari Jawi, nak mari ziarah, klik ziarah tanah air dia, kemudian dah kerja pada masa tu tak sewi tak syahadat kita tu klik kepada tanah Jawi ataupun pada tanah air, kerana ada masalah, maka dia pun balik ataupun tergadah ataupun balik patah klik pergi kepada Judah semula, kerana tak selamat. Kerana tak selamat, maka dia saat itu klik mari ke Mekah semula. Nak mengaji sampai jadi alim, nak klik mari saat ni tak boleh klik, lepas tu lipat balik klik ke Mekah, maka dia pergi mengaji di Mekah saat ni tu sehingga sampai dia tu jadi alim. Jadi ngaji ke Mekah san 30 tahun tu. Tok syahadat kita ngaji 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Jawi, 22 tahun di Aceh, hingga dia tu jadi satu orang yang alim. Lepas tu ngaji Madinah pula 5 tahun. Tipu pengajian pun tidak dapat ditentu. Tapi hak yang royak dah saat ni tu, ngaji tok syahadat kita lebih kurang 40 tahun lebih, hak yang cerita dulu saat ni. Mengikut risalah Kaifiyat Khatmul Quran ciptaan Isa Al-Yabi Al-Yabi Al-Halabi Mesir, Syawal 1344. Salah seorang daripada guru beliau ialah Syekh Muhammad As'ad bin Syekh Muhammad Sa'id Tahir. Jadi ada cerita di dalam kitab Kaifiyah Khatmul Quran, maka tok guru bagi tok syahadat ni salah satu daripadanya Syekh Muhammad As'ad bin Syekh Muhammad Sa'id Tahir. Ini salah satu daripada tok guru bagi tok syahadat kita. Tok guru dia makna tok guru syahadat ni daripada tok guru yang sangat-sangat alim. Dia pun dikata orang yang alim, lepas tu guru bagi dia ni pun daripada guru yang tua dan guru yang lama, guru yang alim, setengah daripada Syekh Muhammad As'ad bin Syekh Muhammad Sa'id Tahir. Silsilah perguruan. Sebab tu orang panggil anak ada, kita ngaji ni kena ada silsilah, kena ada rantian ataupun ada rantaian. Sebab itulah kalau bagi orang ngaji hadis, orang ngaji tafsir, kena ada sanad ataupun kena ada silsilah, kena ada rantaian, mana ada hubungi di antara dia dengan guru dia dengan guru dia supaya kita ngaji hadis itulah. Sanad kita ambil pada guru kita ambil pada guru dia ambil pada guru dia, hingga sampai kepada as-sahabah, sahabat hingga sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pesan gurunya ikutlah dari di dalam kalangan kita terima amalan ke ataupun daripada masalah kita saat ni tu nak mengaji ke, makna kata kena ada masalah silsilah, kena ada masalah rantaian hubungi di antara kita guru dengan murid saat ni tu dengan guru dengan guru dia hingga sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saat ni tu nak ambil pada Jibril saat ni tu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata gurunya, apabila kalau kita ijazah ke amalan ibu-ibu dan bapa, kemudian kita buat amal dengan tak ada ijazah, wa amma tak ada silsilah, tak ada rantaian, tak ada perhubungi, makna kata amalan kita saat ni tu seolah kata kapal yang tidak ada gapo, yakni tidak ada kala tempat nak turun. Makna kata ikan ada di dalam perahu, ikan ada di dalam kapal, tapi jadi ikan kita tu nak jual kepada kala mana, kepada token mana, tak boleh. Dengan sebab gapo? Yakni dengan sebabnya makna kata kita tak ada guru, tak ada yakni tak ada token ataupun tak ada token yang nak takatkan ikan kita waktu daripada laut ataupun akak naik pada laut. Supaya tu juga amalan-amalan kita, pengajian-pengajian kita apabila tidak ada guru, bermakna kata amalan kita tidak ada tempat yang nak pergi. Guru kita hak yang sanggup kata ni amalan, kita ambil daripada dia ambil pada guru dia ambil daripada guru, makna kata kita tak ada tempat hubungi, tempat sakut, tempat sana. Sebab itulah tok guru bagi tok Syekh Daud, salah satunya Syekh Muhammad As'ad bin Syekh Muhammad Sa'id Tahir. Maka silsilah perguruan ini adalah dihurai juga. Dihurai dengan Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Ar-Rais, mufti Syafi'iyah di Mekah. Maka ada hubungan guru Syekh dia ni, tok guru bagi syahadat kita ni, ada hubungannya Syekh Muhammad As'ad bin Syekh Muhammad Sa'id ni, ada hubungan dengan Syekh Muhammad Saleh. Tok guru bagi syahadat ni ada hubungi dengan tok guru yang bernamanya Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Ar-Rais, yakni dikatakan mufti Asy-Syafi'iyah di Mekah. Jadi dulu ni ibu bapa di Makkahul Mukarramah, masa zaman 40 tahun dulu, ni mau nak cerita sikit masa zaman 40 tahun dulu. Tok guru kita biasa ceritanya, ada orang tua kita di Mekah biasa cerita, di zaman dulu
Tok Guru Syafi'i yang ngajar Syafi'i, Tok Guru Hanafi yang ngajarkan Hanafi, Tok Guru Baginda Hambali yang ngajar Hambali, Tok Maliki yang ngajar Maliki. Maka di benar Kaabah tu, orang panggil benar tu, lah ni dia tak ada pasir dah. Zaman dulu ya pasir, bulun ya buh mermat ya pasir. Orang zaman dulu apabila minum azam-zam, dia pergi minum air bernama bosiak dalam greba, kita minum wak basuh muka, lepas dah tu kita nak pergi cebok pula steamer, gibuh dalam greba semula. Mari orang dia minum pula dalam greba basuh muka, orang dia pun cebok air zam-zam, buh dalam greba semula. Jadi pada zaman tu, zaman 40 tahun dulu, 50 tahun dulu, jadi orang-orang yang duduk di kota Mekah saat ni, kalau seketika semaya Jumaat, nah mazhab Syafi'i, maka ia adalah imam mazhab Syafi'i hadap kepada kiblat. Dan kalau mazhab Malik adalah imam mazhab Malik duk jadi imam di hadapan itu. Mazhab Hanafi adalah mazhab Hanafi yang ada di situ. Al-Hambali adalah di situ. Kemudian Tok Guru bagi Syekh kita yang bernama Syekh Muhammad As'ad ni, Syekh Muhammad As'ad bin Syekh Muhammad Sa'id ni, ia ada berhubungi, ada talia dengan Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Ar-Rais Mufti Asy-Syafi'i di Mekah. Beliau menerima doa Hizbul Bahri. Ni. Jadi makna Syekh ni, ia ada terima, ada hubungi Syekh bagi Tok Syekh Daud kita ni, Tok Guru bagi Tok Syekh Daud kita, ia ada hubungi dengan Muhammad Saleh, dengan Tok Guru, makna ia ada terima di Tok Guru Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim ni, ialah pula, beliau menerima doa Hizbul Bahri. Makna Syekh Daud kita ni, dah ia berguru dengan Muhammad As'ad. Muhammad As'ad bin Sa'id ni ada hubungan dengan Muhammad Saleh. Pula beliau menerima doa Hizbul Bahri. Terima Syekh Daud kita ni, ada pernah terima kan masalah doa Hizbul Bahri daripada gurunya. Guru dia ni talia ada berhubung dengan Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim. Kemudian Hizbul Bahri ni, amat nak contoh sikit. Hizbul Bahri ni, satu amalan yang ada orang panggil Hizbul Bahri, supaya Hizbun Nawawi. Apa hizib? Hizib ni makna kata satu kumpulan doa yang dikumpulkan oleh ulama, supaya Hizbul Nawawi. Imam Nawawi dia himpun daripada doa, dia himpun daripada ayat, dia himpun daripada doa-doa supaya Hizbul Nawawi itu mana supaya Imam Nawawi kita himpungnya daripada kelima-kelima Allah pada doa bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi. Patut ada sebutkan hadis Nabi kata bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was sami'ul alim. Ya ada kupu kat Quran dalam tu bacanya bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, atau dia panggil hizib. Kumpulan daripada doa-doa yang Imam Nawawi yang kumpulkan daripada doa-doa kacuh dengan ayat, acuh dengan hadis Nabi sebut, maka muatkan satu parti daripada satu doa. Partilah. Hipungkan parti itu mana Hizbul Nawawi, makna satu kumpulan daripada doa yang dikacuhkan dengan ayat, kacuh dengan doa, kacuh dengan hadis Nabi sebut, membuatkan satu buku, maka jadi satu wirid. Maka Hizbul Bahri ni, hak ime makna Tok Syekh Daud kita ada terima juga daripada guru dia. Guru dia tu ada hubungannya sanadnya silsilah dengan Muhammad Saleh ni. Hizbul Bahri mana? Hizbul Bahri kita tengok dalam kitabnya Lum'atul Awraq ataupun dalam surat Tawai Ali. Ni doa ni sangat-sangat mujarab ni. Sebab tu tok guru tua kita yang ada terima. Kalau dulu kita ada terima di Baba Zimbala, Baba Zimbala yang ada ijazahkan doa Hizbul Bahri. Pala mau nak baca pala sikitnya. Pala bagi Hizbul Bahri, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'ma rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasha wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimat wal iradati wal khatara min asy-syukuki waz zununi wal awhami sa'iratil qulub am mutala'atil yufaqadibatul lil mu'min wa zulzilu zilzalan syadida. Ini namanya Hizbul Bahri. Ya ada lagi Hizbun Nasri, ya ada lagi Hizbul Qadiriyah. Meneliti kepada zaman pengajiannya. Pengajian bagi Syekh Daud kita adalah dipercayai bahawa Syekh Daud juga ada bergurunya. Ada guru dia. Atau setidak-tidaknya pernah bermusyafahah dengan siapa dia? Nayata Syekh Daud kita ni ada musyafah dengan guru namanya Muhammad Nafis bin Idris bin Husin Al-Banjari. Pengarang kita Ad-Darun Nafis.
Dah. Jadi nak yak kata Syekh Daud kita masa dia duduk Mekah ni dia biasa mengaji kepada Syekh Muhammad Nafis Ibnu Idris ialah Al-Manjari. Al-Banjari ialah tuai kitab yang kata Darun Nafis. Ni kitab yang payah juga ni. Yang selesai dikarang pada tahun 27 Muharram tahun 1200 bersama 30 November 1785 dari miladi, kerana tokoh ini juga bermukim di Mekah. Tokoh ni Muhammad Nafis ni, tuai kitab Darun Nafis ni, dia pernah dia jadi tokoh dan ulama yang besar di Makkahul Mukarramah. Maka Tok Syekh Daud kita saat itu pernah terimakan dan pula pengajian ada musyafahahnya dengan Syekh Muhammad Nafis ini. Dan pula dua Tok Guru hak Syekh Muhammad Daud kita pernah yakni pernah musyafahah masalah pengajian dia. Sebab tu pengajian kita kena bermusyafahah, lebih-lebih lagi Al-Quran. Al-Quran ni kena musyafahah, kena tengok mulut guru buat macam mana. Bismillah, kita kena buat bismillah, tu reyuk mulut kok mana, buka lagu mana, lidah macam mana, lagi pula bibir mulut lagu mana. Ini perlulah kita bermusyafah ibu-ibu dan bapa. Di dalam pengajian kita ni sangat-sangat perlu kita kena musyafah. Tengok syahadat kita sangat sara aling dia ni, maka dia bermusyafah juga masalah ilmu dia saat itu dengan guru salah satu daripada Syekh Muhammad As'ad. Syekh Muhammad As'ad saat itu bin Muhammad Sa'id Tahir, dan dia musyafah juga Muhammad Nafis Ibnu Idris dan pula Syekh Abdul Samad Al-Jawi Al-Palimbani. Kemudian Tok Syekh Daud kita ni salah satu daripada orang yang sangat-sangat yang paling penting kan di dalam masalah ilmu, dalam masalah pengajian, di dalam masalah apa saja tu banyak sangat. Banyak sangat-sangat Tok Syekh Daud kita saat itu dia mengajar, dia mengaji, dia belajar. Kemudian kita royak ringkas-ringkasnya. Ringkas-ringkas daripada Tok Syekh Daud kita. Dia saat itu dia duk mengaji, duk belajar apa saja saat itu. Beberapa lama dengan Tok Guru, setengah daripadanya Muhammad As'ad dan setengah daripada Muhammad Nafis, setengah daripadanya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Lagi pula dia ni satu syekh yang paling alim di tempat kita yang masyhur dengan Tok Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani yang kita makrufnya. Kemudian dia ni tempat menetapnya menurut ceritanya setamat pengajian beliau tidak pulang ke Fatani. Jadi makna kata selepas pada dia mengaji, dia belajar saat itu dia tak klik lagi. Dia tak klik mari pada petani. Beliau tak pulang lagi pada Fatani, tapi terus menetap di tanah Hijaz. Mana tanah Hijaz? Yakni di Makkahul Mukarramah, di kawasan tanah Mekah. Tapi mati dia tu akan dicerita. Jadi sahabat kita mengaji aling duk Mekah pun ini duk di sana saat itu deh. Hingga siapa dia tetap di sana, siapa dia saat itu tak panah, orang panggil tetap di Makkahul Mukarramah ataupun di tanah Hijaz, di antara Makkah dengan Mekah dengan Madinah. Itu orang panggil tanah Hijaz. Tanah Hijaz ni apa? Yakni tanah di antara Mekah dengan Madinah. Dia duduk di kawasan itulah, kawasan Taif, kawasan dia mati di Taif. Maka dia saat ni pemakai istilah Al-Fatani. Tapi walaupun dia duduk di Mekah, Syekh Daud kita ni dia duduk tetap di Mekah, mau yak cara rekah-rekah ni. Nak baca tu jadi panjang Jadi kemudian Syekh Daud kita ni setamat dia hidup jadi dia pakai nama walaupun dia duduk Mekah, walaupun duduk tetap di Hijaz, di antara tanah Makkah, tanah Madinah, tapi dia tak tinggal dengan lafaz Al-Fataniyu, orang yang sangat cerdik ataupun dikatakan Syami Mekah. Pada hasil penulis yang ditinggal juga menguat lagi hujah ceritanya, malah beliau sendiri mengesah bahawa Fatani nama negerinya. Dia kata Fatani itu nama negeri dia, Fatani nama tempat bangkitnya, dan Fatani asal negeri dia dan Syafi'i mazhab dia. Makna kata negeri dia ni ialah kena pada negeri petani, dan tempat kena bangkit dia di Fatani, tempat lahir dia tumpah darah di Fatani, dan usul asal negeri ialah Fatani. Tapi mazhab yang dia berpegangnya ialah kena kepada mazhab Syafi'i. Syekh Daud kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i
dia tak ada tukar dak mazhab. Nah, supaya kita lah ni lah ngaji klik Mekah, klik Madinah, tukar mazhab dulu duk kok ni molek-molek. Lepas dah tu tukar mazhab jadi nak ya Syafi'i pun tak cerak, Hambali pun tak nak ceraknya. Jadi keliru bagi sebelah balik pengikut-pengikut Syafi'i ke Hanafi dia ni, Syafi'i ke Hambali dia ni. Dah. Jadi makna kata, jadi tak jadi orang panggil jadi terbelik. Pokok ngaji kau jauh jadi kau terbelik. Siapa orang kampung saat ni tu nak turut tak boleh. Sebab itulah ibu bapa di hari ni kita tilik baik-baik lah. Tengok baik-baik ulama yang sebenar seperti hadis Nabi sebut dulu kata al ulama warasatul anbiya. Ulama ialah orang yang dapat makan pesaka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama dapat makan pesaka ni macam mana hidupnya dan macam mana keadaannya, kalau macam mana masalah tingkah lakunya, maka kita boleh ambil lah ulama yang sebenar. Ulama hak makan pesaka Nabi, yang bawa cara Nabi, yang bawa tingkah laku Nabi, maka kita tengoklah macam mana daripada ulama-ulama bertanding kita hak yang besar-besar. Kita nak tengok molek sebab orang nak bawa kita, nak pimpinkan umat tak lain tak bukan selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dah, tak lain tak bukan daripada tokoh-tokoh ulama, daripada ulama-ulama yang besar ni lah. Jadi kita nak royak sikit daripada masalah kegiatan, kecergasan daripada Tok Syekh Daud kita ni. Kecergasan iaitu gapo dia? Keceridikan dia. Kita royak dah dia bijak dalam masalah pengajian, masalah dia tu berguru tu berpuluh-puluh di kota Mekah, lagi pula di Aceh di petani sendiri, lagi pula ni kita nak royak kegiatan dia. Kegiatan hak dia hidup saat ni tu, dia orang yang cergas, lagi pula orang yang ada nasyatat bahasa Arab katanya, ataupun ada kegiatan. Cuba kita fikir tengok kegiatan Syekh Daud kita gapo. Antara kegiatan penting Syekh Daud ni ialah mengarang. Ni. Nak kata kegiatan yang penting, hak yang dia tu bijak, hak dia tu minat, kegiatan dia ataupun kecergasan dia, nasyatat dia dalam hidup dia tu gapo dia? Pertama sekali mengarang. Dia wahai mengarang. Duk mengarang tu, mengarang ni, mengarang kitab tu, mengarang kitab ni. Cuba mau nak cerita lagi supaya Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah Zuhaili ni ialah kitab kita ada dalam ni. Kitabnya nama Tafsir Munir, ataupun daripada Tafsir Munir ataupun Fiqh al-Islam wa Adillatu. Ni Syekh ni Tok Syekh ni ataupun doktor ni kita pernah temu di Syam dulu ataupun di Suria dulu. Masa Maduk dulu dia tak mati lagi. Jadi kegiatan Ad-Doktor Wahbah Zuhaili, dia ni satu pengarang yang besar pada akhir zaman. Pada akhir lepas pada Syekh Daud kita dah. Tapi dia daripada Tok Guru Arab. Dia daripada Tok Guru Arab. Maka Syekh ni dia duduk mengajar di Jami' Kuwait, kawasan rumah kita duduk di Syam dulu, di Syria dulu. Kemudian Tok Syekh ni ataupun Syekh Wahbah ataupun Ad-Doktor Wahbah Zuhaili, demo pernah tanya dia, pernah tanya kan ni atau ni hijau ulama, kegiatan ulama, nasyatat ulama. Demo tanya dia ni jadi rais, rais bagi jamiah situ, rais di Sodeh, rais jamiah ulama di Sodeh, di kawasan Pakistan, di kawasan kita tahu kawasan gapo, kita kata kawasan Tanah Melayu, kata kawasan Arab semua ni. Maknanya kata dia ni jadi rais banyak tempat lah. Tapi dia karyakan kitab 40 jilid ni. Tafsir Munir 20 jilid, Fiqh Islam berbelah-belah jilid. Demo ada tanya dia. Dah tanya kata, "Hey Syekh Wahbah, mu ni duk karya kitab ni macam mana boleh mu tu karya? Walaupun mu tu sibuk jadi jamiah situ lagi, jadi tua rais situ, rais sini, jadi tua ulama di di Sodeh, ulama di Suria sendiri, ulama di Mesir, ulama semua di kawasan Nusantara masalahnya. Tapi mu duk karya macam mana?" Dia kata, "Masa aku nak tak kapal tubeh," dia kata. Aku nak tak kapal tubeh, maka aku pun karya, aku pun tulis. Ada tulis boleh sekeping ku taruh. Tulis satu muka aku taruh, tulis satu muka aku taruh. Tapi dengan aku duk tulis dia ketika aku duk berjalan, aku duk musafir jauh-jauh pun ini, aku tulis keping semuka aku sipai taruh, tulis semuka sipai taruh. Berapa lama aku himpunkan dengan apa yang aku duk karang saat ni tu, yang aku duk tulis saat ni, aku buatkan sebuah kitab. Ini nak yakta hijau kegiatan bagi Dr. Wahbah Zuhaili. Maka seperti Tok Syekh Daud kita Al-Fatani, makna kata kegiatan dia ataupun kecergasan dia, kecergasan dia dan nasyatat dia ialah mengarang kitab.
Dah. Lagi kadang kita nak royaklah kitab bagi Tok Syekh Daud ni, kitab gapo ngatik yang dia karang. Ibu bapa yang dihormati, cuba kita ambil fikir. Nah, ulama-ulama dulu ni dia duk sibuk dengan gapo dia. Dia saat ni tu duk bergaduh dengan gapo? Bergaduh dengan cari makan sangat ke? Bergaduh dengan kerja buat ke? Kerja kelek ke? Berkebun ke? Ke lagu mana? Kalau ke ataupun sibuk ke bagi ulama dah. Dia gaduhnya dengan mengareh. Lepas sebuah, sudah sebuah, kotel dia taruh, dia kareh hak baru pula, sudah sebuah, dia kareh hak baru. Ini Allah kata taufik dan hidayah dan pula ilham daripada Allah Ta'ala. Dan pula kegiatan dia lepas pada dia mengareh, dia mengajar. Mengajar anak murid situ, mengajar situ, mengajar sini, mengajar di pondok dia, kerana pondok dia di tempat telaga Tok Syekh Daud tu lah. Mengajar tak berhenti. Ni kerja ulama. Ini kegiatan bagi Tok Syekh Daud. Pertama sekali dia datang, orang panggil kegiatan pertama sekali bagi dia ialah mengarahkan kitab. Yang kedua dia mengajar. Tak luar duduk mengajar. Dah, walaupun uzur, walaupun lagu mana keadaan, kebanyakan guru-guru kita di petani, walaupun sakit mulah buah kita di dalam dulu, walaupun sakit, walaupun uzur lah mana sekalipun, mengajarlah. Ni kerja ulama. Ni nak kata kegiatan ulama. Mengajar dengan mengaji, mengajar dengan mengarah, itu tugas dia. Dan mengurus ahwal jamaah haji. Tengok Tok Syekh Daud kita. Jadi Tok Syekh haji lagi. Dalam duk mengarah sebab dia hidup pada dia selepas pada dia nak ngaji Mekah 30 tahun, dia tak balik dah ke tanah air. Tapi kata setengah ada klik juga, setengah tu telah tu sekali dua kali. Tapi nak kata dia bertetap penyo, bermungkinnya tetapnya di tanah Hijaz, di antara Mekah dan Madinah. Lagi pula dia tu mengarah kitab, dia tu mengajar. Lagi pula dia ni jadi pengurus ahwal hanya jemaah haji. Makna jadi Tok Syekh haji lagi dia. Sebab tu tak ada jadi masalah ni kalau kita tengok sini ni. Jadi tempat kita terbalik sekarang. Kamar dia tok guru kata guru kena duk tunggu bala, tunggu meja tu, tak boleh kerja apa. Kalau menega mata tok guru menega dah. Kalau tok guru buat tu sekarang ada motor tok guru buat kerja dah. Jadi kalau kita tengok pada Tok Syekh Daud ni, bukan sekadar dia mengarah, bukan sekadar dia mengajar. Makna kata dia tu satu orang yang duk uruskan, duk bicarakan kalau kuih keadaan bagi jemaah haji. Makna dia tu jadi Tok Syekh haji lagi. Apabila orang Jawi kita naik ke Mekah, naik haji, dia ni lah sebagai orang yang uruskan tetengek jemaah ataupun kumpulan daripada orang buat haji. Sebab tu kita tengok contoh ni, tengok ulama-ulama dulu ni, bukan sekadar mengajar, bukan sekadar mengarah, bukan dia ada kerja pula jadi Tok Syekh haji, pengurus haji politi ni, dia yang cara. Barakat penumpuan yang bersungguh-sungguh selama sepertiga abad, yakni 1809 dan pula 1843, Syekh Daud telah berjaya menghasilkan furatannya sebuah hingga 2 buah karya ilmiah pada setiap tahun. Jadi nak kata Syekh Daud kita telah berjaya menghasilkan furatannya sebuah hingga 2. Dalam keadaan dia tu duk mengajar, dia duk mengarah, duk gapo, duk jadi urusan, duk bawa ke jemaah haji tu, makna dia saat ni tu dapat menjayakan tetengi. Makna kata karangi dia sebuah hingga 2. Makna karang dia hingga sebuah 2 buah tu ada habis semua. Daripada masa setiap tahun tu ada sudah semua karangi dia, masalah citak ke dia saat ni tu adalah karangi tu siapa sebuah 2 buah tu ada semua. Dia karang ada semua sudah berjaya di dalam masalah kegiatan karangi dia tu sebuah 2 buah dalam masa setahun. Ini membukti betapa berminat beliau dalam bidang karang mengarang. Nak kata dia tu satu orang yang minat. Syekh Daud ni satu orang yang minat, satu orang yang berjaksa, satu orang yang berminat tentang masalah karang mengarang, hingga kata di dalam masa setahun tu adalah sebuah 2 buah orang panggil dikhatamkan ataupun diselesaikan tulisan dia dalam masa setahun sana. Semua kitab karangnya ditulis, diterjemah atau disadurkan dalam bahasa Jawi. Makna kata kitab dan karang dia ditulis, diterjemah
atau disadur. Disadur, dibuatkan dia dalam bahasa Jawi. Banyak ke di dalam bahasa Jawi. Tetapi kebanyakan memakai judul dalam bahasa Arab. Tapi makna kata dia terjemuh pun dia sadu pada bahasa Jawi pun, makna dia ambil masalah catat teks saat ni kitab ke tu di dalam kitab-kitab Arab ataupun dia terjemuh daripada kitab Arab, dari kitab bahasa Arab yang endah lagi menarik, seolah-olah kitab Arab yang tuling. Makna kalau dia ambil pun dia terjemuh daripada kitab-kitab Arab yang tuling, yang makna yang cuci lah. Mana kitab Arab saat ni tak ada bercampur sangat makna-makna kitab yang baru supaya kitab-kitab yang dulu tu mana kata luruh-luruh yang lama, luruh-luruh yang dulu yang tuling, yang bersih tanah, tak ada bercampur dengan masalahnya luruh-luruh yang baru. Contohnya Ad-Darus Samin. Darus Samin tu permata berharga. Jadi kitab Darus Samin tu, kitab Darus Samin kitab usul, ada lebih kurang dalam tebal tu. Maka kitab ni duk bercara masalahnya apa dia? Yakni ilmu usuluddin. Duk bercara tentang ilmu usuluddin. Maka Tok Syahdak kita terjemuh kitab Darus Samin ialah daripada kitab Arab yang tuling. Kitab Arab yang meluah dia tu orang panggil jadi tak ada bercampur dengan logat-logat yang baru. Logat yang lama-lama ataupun logat yang cuci, logat yang bersih. Maka Tok Syahdak kita dia terjemuh kitab Darus Samin ialah daripada bahasa Arab ataupun kitab Arab yang tuling. Apa Darus Samin? Permata yang berharga. Permata yang berharga, permata yang bernilai. Ini salah satu daripada kitab Tok Syahdak kita yang terjemuh yang balik bahasa daripada kitab Arab yang tulingnya mai pada bahasa Melayu. Yang kedua hak musanah Syahdak kita terjemuhnya Kashful Ghimmah. Kashful Ghimmah, membuka akan ghimmah, yakni benda yang jadi tertudung, penawar kedukaan. Ataupun Kashful Ghimmah ni ya tafsirnya terjemah penawar kedukaan. Makna ghimmah ni makna kata benda yang duk tertudung, benda yang duk menduka ataupun menduka cerita. Maka dengan kitab ni lah akan membuka daripada ghimmah ataupun rumah bagi seorang, duka seorang. Maka kitab ni pun kitab Syahdak yang diterjemuhkan daripada kitab-kitab Arab. Dan pula setengah daripada Al-Bahjatus Saniyah. Bahjatus Saniyah yakni kitab bagi Syahdak kita juga. Ia terjemuh makna seri keelokan. Seri keelokan. Seri keelokan makna katanya diterjemuhkan oleh Syahdak kita kitab ini. Al-Jawahirus Saniyah, dan setengah daripadanya kitab Syahdak yang terjemuh juga nama Al-Jawahirus Saniyah, permata gembilang. Permata yang berkilat, yang bersinar, yang berjilah, yang bersinar, yang berkilat. Setengah pada kitab bagi Tok Syahdak kita juga yang dia terjemuh. Dan pula setengah daripadanya Al-Bahjatum Mardiyah, keelakan ataupun keelaan yang diredai oleh Allah. Ini setengah daripada kitab-kitab Tok Syahdak kita. Yang dia saat ni tu terjemuh. Dan setengah daripadanya Wirduz Zawahir. Kitab Wirduz Zawahir yakni mawar segala bunga. Wardu ataupun dikatakan warad. Wardu. Wardu ni makna bunga. Dia kata mawar segala bunga. Zawahir. Wardu. Az-Zawahir dikatakan mawar segala bunga. Itu setengah pada kita bagi Tok Syahdak kita yang dia sudah karang. Dan Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, himpunan beberapa faedah, beberapa himpunan beberapa kegunaan dan beberapa permata yang indah lagi tinggi. Ni nak kata dah setengah daripada kitab-kitab Tok Syahdak. Ni kita nak ayat senarai kitab bagi Tok Syahdak. Nak kata senarai dia tu beberapa banyaknya daripada Tok Syahdak kita karangkan kitab. Senarai lengkap kriya Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani yang penulis sudah dapat kesan adalah seperti berikut, disusun mengikut uratan tarikh penulis satu. Ni kitab Tok Syahdak. Satunya kitab Tok Syahdak hak dia karang ni beberapa dah. Ni kita nak kecek besar sikit ataupun tokoh bagi ulama-ulama taning yang dia karang kitab. Yang pertama Tok Syahdak karang kitabnya Kifayatul Muhtaj. Dia karang kitab ni 27 Muharram tahun 1224 Hijrah.
Dah berbetul bersama 14 Marij. Nah, ialah 1809 miladi. Pertamanya kitab Kifayatul Muhtaj. Yang kedua Idahul Bab. Kifayatul Muhtaj ni cara masalah sila ingatnya Isra Mi'raj. Idahul Bab hak ni cara masalah bab nikah kahwin. Dah. Dan pula yang ketiga kitab dia Ghayatut Takrib. Dah. Yang keempat Nahjatur Raghibin. Yang kelima Bulughul Maram. Nah, yang keenam Bulughul Maram, Ghayatul Maram. Ad-Darrus Sami yang tujuh. Yang ke-8 Manuskrif Tasawuf. Dah. Yang ke-9 kitab bagi tok syahadaknya Kashful Ghimmah. Yang 10 Jam'ul Fawaid. Yang 11 Kanzul Minan. Yang kedua lah Minhajul Abidin, terjemuh daripada kitab Minhajul Abidin hak Arab. Yang ke-13 Munyatul Musalli. Yang ke-14 Hidayatul Muta'allim. Yang 15 Uqdatul Jawahir. Yang ke-16 Warduz Zawahir. Dan yang 17 Fathul Mannan. Yang 18 Muzakaratul Ikhwan. 19 Jawahirus Saniyah. 20 Sulamul Mubtadi. Yang 21 Furu'ul Masail. Yang 22 Al-Bahjatus Saniyah. 23 Al-Bahjatul Wardiyah. Yang ke-24 Al-Bahjatul Mardiyah. Dah. Dan pula yang 25 Bughyatut Tullab, kitab dah terbatu. Yang 20 ni Diyaul Murid. 27 As-Said waz Zabaih. Yang 28 Irsyadul Atfal Al-Mubtadi'in fi Aqaididdin. Yang 29 kitab Fusifati 20. Ada cara sifat 20. Kitab yang 30 kisah Nabi Yusuf alaihissalam. 31 hikayat lagi yang saleh daripada Bani Israel. 32 Basyairul Ikhwan. 33 Babun Nikah. Dan pula 34 Rasailus Sa'il. 35 Jihayatut Taktub. 50 ni Al-Qurbatu ilallah. 37 Risalah Tata'allaq bi kalimatil Aiman. Risalatun tata'allaqu bi kalimatil Aiman. 38 Bidayatul Hidayah. 39 Tanbihul Ghafilin. 40 Bayanul Ahkam. 41 Tuhfatur Raghibin. Ni yang nyata sini. Tapi ada lagi kitab dia tu beratus buah lebih. Kitab bagi tok Syekh Daud kita, semua hak dia karya tu 100 buah lebih. Tu dikatakan orang panggil apa dia? Yakni kitab yang sudah dikarangkan oleh tok Syekh Daud kita ialah 40 buah. Di sini hak disebut lagi pula hak yang kita mengenali dan yang kita tahu hak yang dikarangkan oleh tok Syekh Daud ni semua tu 100 buah lebih. Dah. Lepas tu masalah karangnya dia. Masalah ketetapan dia di tanah Hijaz ialah di antara Mekah dan pula Madinah. Dan pula masalah karya dia tu berpuluh-puluh. Inilah ibu bapa yang kita kena mengalami. Dan kita kena ambil tahu juga kisah dan cerita ulama-ulama di petani kita. Dan majlis ilmu dia, majlis ilmu. Di samping mengarang Al-Ustaz Fadil wal Alim Al-Amilu Al-Syekh Daud, turut menghamburkan pengetahuan melalui majlis-majlis ilmu termasuk di Masjidul Haram. Ni nak kata tengok ni tok taning kita, sebab itulah taning kita dulu dikatakan Serami Mekah ibu bapa. Sebab apa dipanggil Serami Mekah? Makna kata orang alim-alim taning kita ramai sangat duk di Mekah. Orang petani kita ramai sangat jadi tok-tok guru di Mekah. Kerana cerita orang tok-tok guru kita dulu, orang pergi ke Mekah dulu tak ada gaduh. Mana ngah kerja buat sebab supaya orang ke dia. Orang dia klik tu, awak klik duit banyak mana weh. Awak klik duit tu banyak mana. Orang dulu dok gaduh dengan mengaji. Hak dok jadi tok guru sana sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu, taburkan ilmu. Maka majlis ilmu bagi tok Syekh Daud kita, dia dok mengajar mana? Yakni dok mengajar di dalam Masjidul Haram. Duk mengajar di dalam Masjidul Haram. Dalam Masjid Haram sendiri tok Syekh Daud kita duk mengajar. Supaya dah daripada hak dia ni tok Syekh Tok Kujali, Syekh Yasin, daripada Pak Dae Batuk Bakuratul Amani, daripada Syekh Kari Al-Mandili. Semua fok-fok ni duk mengajar dalam Masjid Haram. Maka tok Syekh Daud kita dulu satu ulama bertanding kegiatannya dan pula duk sebarkan majlis-majlis ilmu, duk sebar tentang ilmu ialah di Masjid Haram. Kelebihannya dihadir oleh pelambanggai golongan pelajar. Pelajar tu ramailah datang mari duk ngaji tok Syekh Daud. Juga jemaah haji yang datang dari jauh-jauh.
Jemaah haji hak datang pada jauh-jauh pun duk mengaji Tok Syekh Daud, dan dekat. Hak dekat pun mengaji, hak jauh pun mengaji antara muridnya. Murid-murid bagi Syekh Daud yang terkenal. Ni anak murid Syekh Daud yang terkenal mana? Satunya Syekh Abdul Malik Ibnu Isa, Kampung Sungai Rengas. Rengas Terengganu. Ni salah satu pada anak murid Tok Syekh Daud yang masyhur. Ialah kena pada Syekh Abdul Malik bin Isa. Orang mana? Orang Terengganu. Ni salah satu anak murid Tok Syekh Daud. Hak yang masyhur, yang besar. Yang dua Syekh Hasan bin Ishaq Tanjung Surau. Yakni Besuk, Terengganu. Ni salah satu anak murid dia yang masyhur juga. Ialah Syekh Hasan bin Ishaq Tanjung Surau, Besuk, yakni Terengganu. Yang tiga Syekh Wan Musa Kampung Tapang, Kota Baru, Kelantan. Yang keempat Syekh Zainuddin Aceh. Anak murid besar dia agak ni weh. Yang kelima Syekh Ismail bin Abdullah Minkabu. Minkabu. Yang keenam Syekh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi Sumawa. Yang tujuh Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar. Sembas. Yang ke-8 Syekh Wan Abdullah bin Muhammad Amin. Pulau Duyung Terengganu. Yang ke-9 Haji Abdul Samad bin Fakir Abdullah, Pulai Cundung, Kelantan. 10 Haji Jamaluddin bin Lebai Muhammad Peringat, Kelantan. Yang 11 Sultan Muhammad Safiuddin Negeri Sembas. Sembas ni dikatakan anak-anak murid dia yang dimasyhurkan akan dia. Ini anak murid yang dimasyhur, anak murid yang dikenali. Kemudian Syekh Haji Syekh Daud ni juga disebut-sebut sebagai Syekh Haji Melayu yang pertama. Yak Tok Syekh Daud kita ni orang hak jadi Tok Syekh Haji, hak mula-mula ibu bapa daripada orang tanah Melayu ataupun daripada orang Melayu hak jadi Tok Syekh Haji hak mula-mula sekali ialah kena kepada Tok Syekh Daud. Bukan Tok Syekh Lan ni. Tok Syekh Lan ni hak baru ya. Ayat kata orang hak jadi Tok Syekh ni, Tok Syekh Haji dok mengurus ahwal kalau kuat keadaan bagi fuk-fuk haji daripada ulama-ulama tani ataupun daripada ulama-ulama tanah Melayunya, ialah kena pada Tok Syekh Daud. Tok Syekh Daud ni lah orang hak mula-mula sekali jadi Tok Syekh Haji untuk kemudahan jemaah haji. Makna kata nak mudah jemaah haji, kumpulan haji, mari buat haji ke Mekah, maka dia ni lah orang yang ada buat hubungi dengan kerajaan Saudi, dengan kerajaan Mekah yang mula-mula sekalinya. Ni patut kita tahu juga ni. Orang jadi Tok Syekh Haji hak mula sekali pada tanah Melayu, tanah air Melayu ataupun tanah Melayu mula-mula sekali ialah kena pada Tok Syekh Daud. Kemudian dia ni lah beliau telah membeli rumah khas di Madinah. Dia ni ada beli rumah khas di Madinah. Pada zaman dia tu, dia ada beli rumah khas dah. Rumah ketentuan untuk jemaah haji, untuk nak uruskan masalah haji orang yang datang daripada jauh yang dekat, maka dia lah jadi orang yang uruskan Tok Syekh Haji ni. Maka dia ada beli rumah khas di Madinah berdasarkan rekod simpanan haji ni Ishaq. Makna tarikutnya simpanan haji bagi ni Ishaq lah. Rumah tersebut dibelinya pada tahun 1240 Hijrah. Membetuli dan bersama 1824. Kegiatan dalam medan ini banyak dibantu oleh Syekh Wan Musa, seorang warisnya. Banyak duk bantu dia tu kena pada Syekh Wan Musa daripada waris dia yang berasal pada fatwa ni. Ni yak Tok Syekh Daud kita bukan sekadar ulama, bukan sekadar orang alim, bukan sekadar orang duk mengajar, bukan sekadar orang duk mengarang. Bahkan dia tu jadi Tok Syekh Haji, pengurus haji, awal haji untuk memudahkan orang-orang petani, orang tanah Melayu kita pergi ke Mekah nak buat haji. Dia ni lah orang urus. Bahkan dia ada beli pula rumah yang khasnya untuk haji ni di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah yang dibantu oleh Syekh Wan Musa pada waris dia. Ni yang kata bukan ulama ni sekadar kata duk mengajar semata pun tak kena juga. Makna kata kena widai juga. Lebih-lebih dengan keadaan dunia moden, dunia baru ni, makna kata kita bagi guru ni, bagi orang ngajar ni pun dia kena ada juga orang panggil urusan. Tengok Tok Syekh Daud kita bukan sekadar mengajar, bukan sekadar mengajar, bahkan dia ada kerja kegiatan dia tu yang terkhususnya di dalam medan masalah jadi Tok Syekh Haji. Apabila Syekh Daud meninggal dunia, Syekh Wan Musa meneruskan tugasan-tugasan pengurusan jemaah haji.
Jadi apabila Tok Syekh Daud kita sudah meninggal dunia, tinggalkan dunia, maka orang yang bersambung tentang masalah Tok Syekh Haji ni kena pada Wan Musa waris dia saat ni. Tetapi sekitar 1890 nah beliau pulang ke Fatani, kemudian berhijrah ke negeri Kelantan dan menetap di kampung Tapang. Sepeninggalan Syekh Wan Musa, adik kandung Syekh Daud. Wan Musa ni dikata adik kandung. Mana adik kandung bagi Syekh Daud lah. Seolah tak adik kandung ni bukan adik sebenar, adik kandung bagi Syekh Daud sendiri. Syekh Idris menyambung perkhidmatan Syekh Haji sehingga ke tahun beliau meninggal dunia itu 18 tahun 2288. Tugasan pengandalian jemaah haji selanjutnya diawasi oleh anak Syekh Idris juga. Lepas pada tu apabila Tok Syekh Daud saat itu mati, maka disambung oleh Syekh Wan Musa. Kemudian seterusnya Syekh Daud ni makna kata dia duk kerja, duk mengajar bla-bla, duk mengarai bla-bla, hingga dia tu mati, maka disambungkan masalah masalah kerja dia tu oleh Syekh Wan Musa. Kemudian meninggal dunia Tok Syekh Daud kita. Dengan sebab itulah apabila beliau kembali ke alam baka di rumah kediamannya di kota Peranginan Taif pada hari Khamis. Jadi sebab itu apabila beliau kembali ke alam baka di rumah kediamannya di kota Peranginan Taif, makna kata Syekh Daud kita ni dia mati di mana? Ialah mati di Taif pada hari Khamis 22 Rajab 1263 ketika berusia 80 tahun ataupun 78 tahun miladi, berusia 80 tahun Hijrah, 78 tahun miladi. Maka semua harta pusakanya terjatuh bulat-bulat kepada dua orang adik lelakinya. Ni. Jadi mana oyak sikitnya Tok Syekh Daud kita mati mana? Tempat lahir dia ialah di Parit. Di Parit. Tok Syekh Daud kita tempat lahir dia ialah di Kampung Parit. Di Telaga Tok Syekh Daud sekarang tempat buat Jamiah Ulama Fatani Darussalam. Kemudian makna kata yang ngaji di Taning tu 5 tahun, patu yang ngaji di Aceh 2 tahun, ngaji di Mekah 30 tahun, patu yang ngaji pula saat itu dari Madinah 5 tahun. Lepas pada dia tu peminat dia, kegiatan dia ialah dia saat itu mengarai dan dia tu mengajar. Mengajar di sambil tu dia jadi Tok Syekh Haji, orang yang duk mengurus ahwal bagi orang yang kerja haji. Kemudian Tok Syekh Daud kita tu duk kerja yang pergi mati mana? Mati tempat mati Tok Syekh Daud kita ni. Mati bagi Tok Syekh Daud ni ialah di kota mana? Taif ataupun di tanah Taif. Taif ni jalan supur dengan betung ni. Kalau kita kira memang kita ni betul jalan lekok nak bukit, lagi pula sangat sejuk lah di Taif. Lagi pula buah kayu Taif ni buah jelima sangat-sangat besar, buah timun sangat besar. Kalau kita duduk Mekah tu, ketika Tok Syekh tanya kita nak pergi jalan Taif tak weh, tapi nak pergi Taif tu kena tambah lagi 120 riyal masalah ataupun 100 riyal nak jalan Taif. Maka tepat Tok Syekh Daud kita meninggal, dia kata sini di Peranginan Taif, di kota Taif lah. Jadi tahun mogi tu 2-3 kali, mana kata setengah orang sana, tapi orang Arab dia tak tahu, dia tak royak mana kubur Tok Syekh Daud, orang tak royak. Jadi pada tahun lagi saat ni tu ada orang lama-lama kita, orang Taning kita duduk Mekah lama-lama saat ni tu. Dia saat ni royak kata kubur Tok Syekh Daud ni ialah buah pang kayu yang besar di sini. Maka tahun tu kita pergi situ tu pergi bacalah kulhu dekat dengan Masjid Abdullah Ibn Abbas. Gapo dia nama Masjid Abdullah Ibn Abbas? Ialah masjid sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Masjid tu masjid sepupu Nabi. Di kampung Taif ataupun di bandar Taif, di kota Taif, maka situ dikatakan, nah, gapo dia? Yakni dikatakan kampung Taif. Nah, kampung Taif ialah bandar Taif. Maka tok syahadat kita, dia mati kata setengahnya di tepi kubur bagi Abdullah ibnu Abbas, hak yang dikatakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tempat kematian dan tempat meninggal oleh tok syahadat kita rahmatullah ataupun rahimahullahu taala. Dan kemudian tok syahadat kita mati di Taif sana kerana dia ni pusing-pusing pelik kepada kepada negeri Arab ataupun kepada negeri Mekah. Pada tahun dia mati katanya usia dia tu 80 tahun umur dia nyanyi. Maka semua harta tu pesaka dia turun bulat-bulatnya kepada dua orang adik laki-laki, iaitu Syekh Abdul Qadir dan Syekh Idris. Adapun saudaranya yang bungsu Abdul Rashid yang gemar merantau kerana berdakwah itu hilang kisah. Abdul Rashid ni yang merantau kerana berdakwah itu hilang kisah. Jadi makna turun pada dua adik-beradik dia. Yang pertamanya harta bagi syahadat turun pada Syekh Abdul Qadir dan pula Syekh Idris. Dan keduduknya pusara pun tidak diketahui orang. Orang tak tahu adik yang seorang lagi posu tu, bongsu tu di mana-mana. Jenazah Syekh Daud ini rahimahullah taala di di sisi kubur Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ni mana kata dia katanya jenazah Syekh Daud. Ni kata kubur Syekh Daud ni. Kubur tok Syekh Daud di mana? Yakni dia kata di sisi kubur Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berperang telah berpulang ke rahmatullah pada tahun 98. Jadi makna kata ni kubur Syekh kubur sepupu Nabi. Sebab itulah ibu bapa kalau gitu tapi lah ni payah dah. Payah sangat tahun ni pun Wizaratul Haji wal Umrah pun tak benar kepada orang luar masuk buat haji. Bukan orang boleh buat haji ni kena boleh orang dalam Mekah, di dalam Khita, ada dalam apa sekitar ataupun dalam lingkungan Mekah ataupun kawasan Mekah saja boleh pergi buat haji. Adapun orang luar daripada Mekah tak boleh nak pergi buat haji pada tahun ni, tak benar. Kemudian nak kata kubur bagi Tok Syekh Daud, jenazah Tok Syekh Daud ditanikan akan dia, dikebumingkan akan dia dekat dengan kubur bagi sepupu Nabi yang nama Abdullah ibnu Abbas, sepupu baginda Rasulullah yang telah berpulang ke rahmatullah pada tahun 98 tepi tu. Sebab itulah pada tahun tu kita pergi jemaah lebih kurang 100 orang lebih. Maka pergi ziarah kubur Tok Syekh Daud dan pergi ziarah kubur sepupu Nabi. Situ juga orang panggil ada kebun Adas. Adas ni orang Kristian, orang yang pandai ilmu yang pandaikan agama Nasara. Tapi pada satu hari nak cerita sikit, Adas ni jalik sana sikit. Kubur Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi. Abbas tu ia pak darah Nabi, maka Abdullah ni sepupu dengan Nabi. Maka kubur Tok Syekh Daud kita diperkuburkan di tanah ke dia, di dekat ataupun di tepi-tepi bagi kubur bagi Abdullah. Tapi orang Arab dia tak nyata, dia tak royak. Dah pakai orang kita hak duk Mekah lama, hak duk Taif lama, dia tunjuklah ni lah kubur tempat Tok Syekh Daud yang kata setengahnya sini. Kata orang tua-tua kita, orang lama-lama yang ada di Taif. Kemudian di situ juga kisah beberapa banyak. Adanya ada kebun Adas. Adas ni satu orang yang aling agama Kristian. Pada masa zaman Nabi kat ni tu nak pergi dakwah di Taif. Maka apabila pergi dakwah di Taif, maka orang Taif saat ni berbaris daripada yang bodoh-bodoh, daripada sufaha, daripada gulam-gulam, orang-orang bodoh-bodoh, daripada hamba-hamba. Maka apabila Nabi nak dakwah mereka pada Islam, nyuruh mereka pada Islam, mereka pungakan Nabi dengan tokau batu, bunga tokau batu. Nabi pun saat ni tu mengalirkan darah Nabi mengalir sampai masuk dalam kasut Nabi. Jadi apa? Dia jadi cocok-cocok. Malaikat di langit saat ni tu orang panggil berkumpul nak turun main bumi, nak ambil bukit Taif, rembah atas pokok Taif. Maka Nabi SAW kata, ya Jibril, jangan buat lancet tu. Walaupun mereka sekarang tak beriman dengan aku berharap pada Allah bahwasanya anak-anak cucu mereka akan beriman dengan Allah dan beriman dengan aku.
Dan kemudian apabila ketika tu Zaid bin Harisah dan pula ada sahabat yang lain heret Nabi apabila ketika dia mau pengahalik Nabi, heret Nabi nusuk lek pokok taman, maka bertemu dengan Adas. Adas ni satu orang yang alim agama Kristian. Zaman dia akakkan satu tangkai daripada buah inak wazabik, maka ia akik pada Nabi. Nabi kata nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Maka Adas pun tanya, "Hey Muhammad, engkau ni min Bani Ismail, engkau ni pada anak cucu Nabi Ismail kan?" Lepas tu Nabi takut mana? Dia kata, "Aku tak pernah lagi dengar orang yang aku akak wah makan ni ataupun akak makan ni baca Bismillahirrahmanirrahim." Apabila Nabi kata, "Ya, aku daripada anak cucu Nabi Ismail," dia pun mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ini nak ayat kata cerita di Taif tu banyak cerita tak syahdat, kita pun mati di Taif dan pula Adas di hak memeluk Islam. Apabila Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, di situ ada juga Masjid Qa. Nabi saat itu tekan dengan siku dia apabila Yahudi nak rembahkan batu tu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya itulah wafat syahadat kita, ialah ditanam ke bumi Taif, ditepikan kubur bagi Abdullah ibn Abbas pupungan Nabi nah. Ada benda Syekh Abdul Qadir meninggal pada tahun 1280, tetapi zuriat ramai. Seorang daripada keturunan ialah Wan Aminah, isteri kepada Syekh Muhammad Nur bin Syekh Nikmat kecil. Manakala Syekh Idris pula mati pada tahun 1280 dengan meninggal zuriat yang ramai juga. Gitu lebih kurang. InsyaAllah sekadar tu dulu ibu bapa yang kita dengar kisah daripada Tok Syahdat kita. Lebih kurang, maka insyaAllah kita dengar pula lain kali pada syekh-syekh yang lain ataupun tokoh-tokoh yang lain pula, supaya kita ambil memikir daripada tokoh-tokoh daripada ulama taning yang tinggalkan jaksa kepada kita beberapa banyak sampai sekarang. Ilmu-ilmu mereka hingga kata turun menurun sampai kada kita sekarang boleh ambil memikir, ambil mana fikir untuk mereka dan pula untuk anak-anak cucu kita nak buat lagu mana, nak dijadikan satu ulama, nak dijadikan orang-orang yang berjaksa, jadi orang-orang yang tinggal kepada tanah air, mereka ada nak jaksa pada tanah air, boleh jadi mereka saat itu jadi orang-orang yang tinggal jaksa kepada bombing-bombing ataupun kepada kita semua yang dapat boleh sebarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini patut kita fikir. Kita tetap syahadat kita mati ni hampir-hampir 200 tahun 300 tahun dah, tapi nak kata ilmu dia saat ni sedang berkesan lagi kepada tempat-tempat kita. Ini beberapa yang patut kita fikirnya dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.